Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita bertemu lagi Ramadan yang ke-6, kan? Topik yang lain pula. Dan topik hari ini adalah berkaitan dengan definisi operasi. Okey. Definisi operasi kadang-kadang dipanggil juga definisi of term, kan? Dan kalau dilihat dalam format dalam sebuah tesis pun, dalam kalau artikel jurnal tak adalah terlalu spesifik macam dalam tesis kan. Jadi definisi tu ada, kita selit-selit dalam perenggan-perenggan yang tertentu. Tetapi dalam tesis sendiri pun ataupun dissertation, ada yang format ada yang tak ada. Kalau kita mengaji dalam universiti tu, kalau tak ada format ataupun outline dalam definisi operasi, jadi tak perlu buatlah. Jadi tapi banyak dekat Malaysia ni banyak yang kita memang ada definisi operasi di bahagian bab 1. Jadi kita mulakan topik hari ini untuk Ramadan yang ke-6 ni. Topik dia adalah definisi operasi. Jadi di belah kiri tu memang saya nyatakan definisi operasi ini adalah terma utama atau relevan. Terma utama atau terma yang relevan, iaitu menjelaskan maksud perkataan ini dalam konteks penyelidikan ini secara ringkas dan tepat. Jadi bila kita nak menjelaskan perkataan itu, mestilah merujuk tesis ni. Katalah perkataan itu adalah kepimpinan. Apa maksud kepimpinan dalam tesis ini? Supaya saya, penilai, supervisor, bila membaca, dia dapat. Jadi bila jumpa je perkataan kepimpinan, ini maksud dia. Ini maksud dia. Dalam level 1 saya ada tunjukkan bahawa ada satu senario bahawa saya kata, kalaulah panel nak uji kita. Kita sajalah. You memang dah arif kan topik kepimpinan. Boleh tak cerita dekat kami bahasa paling mudah, apa itu kepimpinan? You pun ceritalah, dah tesis kita. Kita pun cerita punya cerita. Dari dah habis punya cerita pun, penilai pun pandai. Terima kasih. Rasanya saya dapat apa yang you nak masukkan tu. Betul lah you belajar 3-4 tahun ni, saya rasa jelas penyampaian you masuk kepimpinan. Soalan saya, kenapa apa yang you terangkan tadi berbeza dengan apa yang you tulis dekat definisi operasi? Definisi operasi tu bab 1. Cuba baca balik you punya definisi operasi. Apa maksud kepimpinan? Kenapa dia berbeza dengan penerangan you tadi? Dah kita buat silap. Tak boleh beza. Sebab tu definisi operasi ni kena tulis dengan tepat. Apa yang dimaksudkan dalam tesis ini, itu yang perlu ditulis dalam definisi operasi. Sebab tu tak boleh tulis panjang-panjang. Lagi panjang tulis, lagi kembang you tulis. Jadi tak fokus. Jadi orang yang baca faham macam-macam. Jadi permudahkan dia. Permudahkan orang nak baca, iaitu supervisor dan penilai dan orang lain, supaya kita jelas apa yang nak dimaksudkan dalam definisi operasi atau definisi of term ini. Jadi nombor 1 adalah kepentingan definisi operasi. Kenapa definisi operasi ini penting sangat? Nombor 1 tu definisi itu penting sangat. Nak tulis sebab bab 1 lagi adalah benda awal. So kita akan baca bab 2 tu. Bab 2 akan cerita dengan kajian-kajian lepas. Kalau penilai dan supervisor tak dapat menangkap maksud perkataan itu apa dalam tesis ini, macam mana dia nak jadikan perkara nombor 2 tu, iaitu panduan dan rujukan. So bila dia baca definisi operasi perkataan kita tu, dia akan bawa terma kita tu, maksud itu ke dalam bab 2, bab 3 untuk permudahkan. Bila jumpa lagi perkataan tu dekat bab literature, dekat bab metodologi, bab analisis, dia faham maksud perkataan itu. Sebab dalam bidang kita ni, kalau sebut kepimpinan contohnya, dia ada banyak maksud. Apa yang sebenarnya kita nak bawa term perkataan kepimpinan dalam tesis ini. Jadi nombor 1, definisi itu sangat penting diperjelaskan di dalam bab 1 lagi, menjadi panduan dan rujukan kepada, dalam kes ni mungkin yang pertama adalah evaluator dan juga supervisor, dan last sekali adalah kita punya reader. Saya ada highlight kali ni circle. Definisi operasi mesti tepat, mesti ringkas, mesti jelas, mesti relevance. Dia berbeza. Setiap kali circle tu memang, kalau tema dekat research hypothesis lain. Jadi kitaran dekat anak panah tu dekat research question dengan objektif samalah, SMART. Penyataan masalah lain, latar belakang lain. Next. Lepas
nombor 1 kepentingan definisi operasi, kita pergi pula yang kedua, iaitu pemilihan perkataan. Ini kadang-kadang orang confuse juga. Saya nak pilih perkataan, nak masukkan definisi operasi ni kat mana? Okey, ini penting. Kajian berbeza-beza kan. Saya cuma nak tunjukkan teknik saja. Okey, perkataan tu penting. Kat mana kita temukan? Dia mungkin berada dekat tajuk. Tu penting tu. Setiap tajuk kita tu, setiap perkataan penting dalam tajuk, bagi saya perlu definisi operasi sebab itu jadikan tajuk penting. Kemudian research objektif. Kan? Poin-poin penting dia, kita punya action, kata kerja kita nak buat apa tu, research nak buat apa tu perlu ada. Kan? Kita punya research questions, research hypothesis. Jadi poin yang pertama dekat nombor 3 tu, kita boleh menimbangkan lepas berbincang dengan supervisor, perkataan dipilih tu boleh diambil daripada tajuk, and research objektif, research question dan research hypothesis. Okey, seterusnya poin nombor 4. Aspek yang kita pertimbangkan untuk jadikan perkataan dalam definisi operasi adalah teori. Teori, kan? Ada teori tu kat situ, dekat teori tu ada unik kan. Mungkin satu teori X. Apa X ni? Jadi X tu perlu ada. Pun boleh ubah. Nama lain dimension lah, factors lah, items lah. Ada yang panggil utama, ada yang panggil tema, ada yang panggil construct. Itu penting. Sebab tu kadang-kadang orang kata, oh ni konstruk utama dalam tajuk, tak ada term tu pun dalam tajuk. Jadi konstruk utama dalam tajuk pun ada, dalam abstrak pun kena ada. Jadi dalam definisi operasi pun kena ada. Begitu juga dalam certain keadaan, lagi-lagi dalam metodologi dan analisis yang baru, dalam bidang itu sendiri atau dalam perkembangan ilmu dalam penyelidikan, benda tu adalah baru, ada terma-terma dalam metodologi dan analisis yang kerap kali berulang-ulang, yang kita akan temukan dalam bab 1 terma tu, dalam bab 2 terma tu, bab 3 terma tu, adalah baik juga terma itu dimasukkan dalam definisi operasi. Jadi definisi operasi boleh daripada perkataan tajuk, objektif, question, hipotesis, teori, boleh ubah, utama, tema, konstruk, metodologi dan analisis. Make sure dah ambil perkataan itu, tulislah dengan tepat, ringkas, jelas dan relevan. Okey, next orang bincang. Berapa banyak perkataan nak masukkan dalam definisi operasi ni? Jadi seterusnya kita akan bincangkan kuantiti dan keluasan. Berapa banyak? Okey, berapa bilangan terma untuk definisi operasi? Berapa minimum dan maksimum? Yang pertama, tidak ada formula yang mengatakan minimum dan maksimum. Subjektif. Okay, tetapi yang kita highlightkan tadi, perkataan tu penting. Jangan sampai dah lewat orang masih bawa kita punya topik, kita punya terma, masih lagi keliru maksud terma itu apa. Sebab tu kita dari awal-awal membantu reader untuk faham tentang kajian ini. Sebab tu perkataan itu harus diperjelaskan di peringkat awal lagi definisi operasi. Kerana nanti kita akan cerita poin yang last tadi. Kita akan bertentangan definisi konsep. Saya tak nak pembaca dia tak pegang lagi definisi operational, lagi jumpa konsep. Konsep ni meluas. Jadi maksud dia, kalau kita tak faham definisi operasi, macam mana kita nak berhadapan dengan definisi konsep nanti? Definisi konsep ni luas. Perspektif kerajaan, perspektif industri, perspektif akademia, luar negara, dalam negara, perspektif yang kritis, perspektif yang positif, perspektif yang negatif. Kita tak pegang lagi operasi, dah berhadapan dengan konsep. Confuse nanti. Okay, itu sangat penting. Okay, kemudian perkara yang nombor 7 adalah berapa ayat dan perenggan. Itu pun tak ada. Tidak ada satu formula. Tapi saya boleh suggest sebenarnya satu perenggan saja. Pendek tu satu perenggan saja. Bukanlah kita buat dalam perenggan nak menunjukkan satu macam rupa perenggan, satu perenggan itu saja. Bila you tulis banyak perenggan, itu yang sebenarnya panel akan kata, yang ini definisi operasi ke definisi konsep. Kenapa panjang sangat? Banyak sangat poin ni. Mana yang saya nak ikut? Saya confuse ni. Jadi definisi operasi nak bagi kejelasan, ketepatan. Tu, tepat, ringkas, jelas, relevan. Bila tu dah banyak sangat, itu yang jadikan tak jelas. Dah jadi tak tepat, jadi tak ringkas, jadi tak relevan. Jadi bagi saya, perenggan tu cukuplah satu, berapa ayat bergantung. Kalau nak dalam satu perenggan tu, mungkin ada satu ayat, mungkin ada 2 ayat. Okey, just nak beri tambahan, walaupun dalam level 1 ada sebut, dari segi definisi operasi ni, kita boleh tulis, maksudnya dengan ada citation. Maksudnya perkataan ni
ada 1001 definisi, kan takkan tak ada satu pun yang tepat boleh mewakili tesis kita. Katalah dia tak ngam sangat, baru 90%. So another 10% tu kita boleh olah dengan ayat kita sendiri. Kita set dulu, bla 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 bla. Ahmad, dalam kajian ini juga, maksud ini juga bertepatan bla bla bla. Jadi kita tambah lagi supaya dia jadi solid. Jadi definisi operasi boleh kita cite daripada scholar, tak payah banyak-banyak, cari satu yang paling tepat. Lepas tu kita tambah dengan ayat sendiri untuk mensolid dan mengkukuhkan maksud definisi operasi itu. Okey, perkara yang keempat adalah kejelasan dan ketepatan. Ini tadi dalam definisi awal saya kata, okey, definisi operasi walaupun dia kena tepat, walaupun dia kena ringkas, walaupun jelas relevan, dia kena ada kejelasan dan ketepatan. Dua keyword saya ambil daripada anak panah tu lah, selain daripada relevan dan ringkas tu. Jadi kejelasan, pemilihan perkataan yang tepat. Walaupun kita boleh ambil kat tajuk objektif, research question, research hypothesis, teori pemulih ubah, metodologi analisis, tapi pemilihan perkataan tu kena tepat dengan penjelasan yang baik, relevan dan difahami. Mestilah penerangan kita boleh difahami, jelas dalam konteks ini, relevan dalam spesifik bidang yang kita nak kaji. Jadi pemilihan perkataan yang tepat dengan penjelasan yang baik, relevan dan difahami. Okey, perkara yang terakhir, ini versus antara definisi operasi, definisi konsep. Dan ini kita buat perbezaan. Definisi operational bab 1. Ringkas, satu perenggan. Tepat, jelas, relevan. Definisi konsep, duduk bab 2. Yang ni yang kupas detail. Ali cakap apa, Abu cakap apa, Atan cakap apa, kementerian cakap apa, kerajaan kata apa, ekonomi kata apa, practitioner kata apa kata masyarakat, apa kata komuniti, dari perspektif agama bagaimana. Yang itu konsep. Perbincangan yang lebih meluas. Jadi memang duduk dekat bab 2. Jadi bila kita tulis definisi konsep dekat bab 1, yang tu yang panel tanya, yang ni lah yang saya keliru. Jadi kenapa tulis macam literature review? Ini definisi operasi ke? Ini literature review. Kita bab 1, kita cuba nak elak penilai akan keluar mulut dia. Dia kata ini literature review ke? Dekat mana kita akan jumpa lagi selain daripada definisi? Latar belakang. Panel pun katanya, ini latar belakang kajian ke literature review? Okey. Pergi lagi balik pernyataan masalah. Ini pernyataan masalah ke literature review? Jadi jumpa lagi dekat definisi operasi. Ini definisi operasi ke literature review? Jadi kita kena sedar bab 1 ini adalah pengenalan kepada semua bab. Pengenalan kepada bab 2, pengenalan kepada bab 3, pengenalan kepada bab 4, pengenalan kepada bab 5, pengenalan kepada semua. Jadi kita relax. Kalau nak cerita banyak, nanti dulu. Bab 2 ada bahagian-bahagian dia. Nak sambung balik latar belakang tadi, ada cerita lagi. Sambung dekat bab 2. Problem statement, nak kupas lagi mendalam, sambung dekat bab 2. Definisi lagi, boleh kembang lagi konsep dekat bab 2. Kepentingan kajian, itu memang jelas. Itu dekat bab 5. Kepentingan kajian duduk dekat sumbangan. Sama juga dekat limitasi. Limitasi ada bahagian limitasi, recommendation dan juga cadangan. Jadi setiap bahagian dekat bab 1 tu ada bahagian-bahagian tertentu dalam bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Lagi sekali, saya highlight definisi operasi harus tepat, ringkas, jelas dan relevan. Yang pertama dari segi konteks definisi operasi itu sendiri. Yang kedua menjadi panduan dan rujukan kepada penilai dan juga kepada supervisor. Tajuk objektif, research question dan research hypothesis boleh jadikan pemilihan perkataan yang kita pilih, termasuk pemoleh ubah utama tema konstruk, metodologi dan analisis. Okey, dari segi kuantiti dan keluasan, bilangan terma untuk definisi operasi dia tidak ada minimum dan maksimum. Berapa ayat bergantung, tetapi biasanya satu perenggan sahaja. Kejelasan dan ketepatan, pemilihan perkataan haruslah tepat dengan penjelasan yang baik, relevan dan difahami. Nombor 9, perbezaan antara definisi operasi, definisi konsep. Jadi kita jelas apa itu definisi operasi. Yang terakhir adalah definisi konsep. Make sure semuanya pastikan tepat, ringkas, jelas dan relevan. Okey. Itu saja untuk perkongsian ini untuk memantapkan. Okey, boleh tengok sebenarnya kalau you all nak tengok bersama-sama lebih baik tengoklah level 1 Ramadan tahun lepas dan tambah lagi Ramadan 2022 ni.
dilihat seperti sama tetapi pengisian dia sedikit berbeza. Yang mana saya nampak kekurangan pada level 1 tu, saya top up lagi untuk saya highlight, untuk yakinkan, jelaskan lagi supaya apa yang dikatakan definisi operasi. Okey, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesilapan, kekurangan dalam menyampaikan ilmu definisi operasi. Saya doakan semoga mendapat manfaat ilmu ini dan akan meningkatkan makna dan kefahaman. InsyaAllah besok kita akan bertemu lagi dalam siri Ramadan yang seterusnya. Topik dia adalah kepentingan kajian. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.